Baiklah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saat yang kita tunggu telah pun tiba. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan secara ringkas penceramah hebat kita pada pagi ini, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Shukri Saleh. Profesor Dr. Muhammad Shukri Saleh adalah Profesor Kehormat di Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam ISDAF USM dan beliau adalah bekas pengasas pengarah pusat kajian ini. Dan melalui pusat kajian tersebut, beliau telah memperkenal dan mengasaskan satu bidang baharu yang dinamakan Pengurusan Pembangunan Islam. Masya Allah, hebatnya. Jadi selain itu, Prof. Shukri juga sekarang ini dilantik sebagai Profesor Adjunct di Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA, Negara Brunei Darussalam, dan di Pusat Kajian Sastra, Kemanusiaan dan Sains Kemasyarakatan Asia University Kuala Lumpur. Jadi Prof juga telah mendapat pendidikan Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan dari USM, Diploma Ekonomi dan Sarjana Pembangunan Luar Bandar dari University of Anglia UK, dan ijazah kedoktoran dalam bidang pembangunan berteraskan Islam dari University of Oxford, United Kingdom. Jadi Prof sebenarnya telah berkecimpung dalam dunia akademik ini selama 39 tahun ya, dan telah dilantik oleh 18 buah universiti dan institusi akademik di 7 buah negara. Masya Allah. Malaysia, Jordan, Arab Saudi, Jepun, UK, Brunei Darussalam dan Indonesia. Sebagai Profesor Adjunct, Profesor Tamu, Fellow Kehormat, Fellow Tamu, Sarjana Tamu dan Ahli Fakulti. Prof juga telah melakukan 59 penyelidikan dan projek konsultansi di peringkat nasional dan antarabangsa, terutamanya di Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura dan negara Brunei Darussalam. Beliau juga bersekutu dengan 14 badan profesional di United Kingdom, United States of America, Canada, Netherlands, Bangladesh, Indonesia dan Thailand. Dan Prof Shukri juga telah menghasilkan lebih kurang 235 penerbitan iaitu dalam bentuk buku, bab dalam buku, artikel jurnal, artikel ulasan dan artikel popular. Dan juga dilantik sebagai lembaga penasihat antarabangsa, pengurusi lembaga penasihat, lembaga pengulas dan lembaga pengarang 16 jurnal nasional dan antarabangsa dan telah menyampaikan 343 ucap utama, syarahan jemputan dan kertas kerja. Tadi saya ada bertanyakan Prof, adakah majlis ceramah ini yang ke-344? Prof kata tak sempat nak kira. Mungkin banyak, mungkin lebih daripada itu lagi lah. Masya Allah, hebat sungguh penceramah kita pada hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Shukri Saleh untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk Memaknai Kesarjanaan Islam. Dipersilakan Prof. Terima kasih Dr. Shima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Yang saya hormati dan kasihi yang berusia Profesor Teknologis Dr. Norita Mat Nawawi, Dekan Pusat Pengajian Siswa Zahab USIM, yang berbahagia mantan-mantan Dekan Pusat Pengajian Siswa Zahab USIM, Ahli Jawatan Kuasa Pengurusan Universiti GKPU, dekan-dekan dan ketua jabatan USIM, para profesor, terutama saya nampak Profesor Pacok, kawan saya Profesor Muhammad Alias, alhamdulillah para pensyarah, para mahasiswa, mahasiswi, hadirin, hadirat, adik-adik, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integrasi ilmu akli ya. Saya dengar tadi TNC cakap macam tu, saya tiru je lah ya. Alhamdulillah, peringatan bagi kita semua. Pertamanya saya ucapkan banyak terima kasih kerana jemput saya ini. Saya bersyukur dapat bertemu dengan kawan-kawan semua, dengan adik-adik. Saya panggil adik-adik sebab saya andaikan bahawa saya orang paling tua lah kat sini insya-Allah. Dan juga anak-anak di USIM sekalian. Walaupun kita berjumpa secara online, tapi kita mengharapkan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sebenarnya USIM ini menjadi perhatian saya
kerana saya nampak bahawa apa yang saya cuba perjuangkan di tempat saya agak sama dengan apa yang diperjuangkan di USIM. Cuma bezanya saya hanya mampu daripada pusat kajian saja yang kita namakan Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam ataupun ISDEF. Manakala USIM ni di peringkat satu universiti yang lebih besar, dan saya teringat sehari dua yang lepas saya berbincang dengan Datuk Hassan Said, ya, bekas pengarah Jabatan Pengajian Tinggi kita, yang saya rasa bertanggungjawab dalam menubuhkan USIM ini. Bila kita tengok dalam sejarah penubuhan KUIM USIM ini, nama Datuk Hassan ini nampak tak ada. Yang adanya nama Najib, nama Dr. Mahathir, nama Tan Sri Syukur, Tan Sri Abdul Rahman Zain, nama Tan Sri Yusuf Nur, Tan Sri Hamid Osman, tapi tertinggal orang di sebalik tabir yang memainkan peranan yang sangat penting, ya, Datuk Hassan Said. Ya, memainkan peranan penting. Bila dalam perbincangan saya dua yang lepas dengan beliau mengatakan bahawa kita tubuh USIM ataupun KUIM pada ketika itu sebab mereka di peringkat Jabatan Pengajian Tinggi mahu menubuhkan college university, memperkenalkan college university. Jadi ditubuhkan itu kerana mahu melahirkan, diistilahkan dipakai analogi kuih, ya, kuih yang berinti. Artinya dalam tu ada inti, di luar itu ada kuihnya. Inti pun sedap, kuih pun sedap. Jadi inti yang dimaksudkan oleh Datuk Hassan itu ialah inti yang maknanya iman dan taqwa sebagaimana yang disebut oleh Prof. Rabi tadi lah, ya. Dan kemudian di luar itu ialah hasilnya ataupun ilmu-ilmu profesional yang lain. Jadi ada integrasi antara taqwa, iman dan taqwa sebagai asasnya, manakala yang ilmu lain itu ialah ilmu profesional yang boleh memanfaatkan masyarakat, insya-Allah, ya. Dan saya ingat juga apabila Datuk Asma dilantik menjadi Chancellor di USIM, saya bagi ucapan tahniah kepada beliau dan saya ingatkan beliau, saya kata, Datuk, kita di USM tidak ada air, tetapi Datuk pergi kepada sebuah universiti yang ada air. Jadi Datuk kena jaga sungguh-sungguhlah air itu, ya. Air itu Islam lah. Jadi kami di USM ni tak ada air ni maknanya sains sajalah, ya. Walaupun dalam universiti sains kami ni ada juga pusat kajian Islam seperti kami di ISDEF, ada juga bahagian pengajian Islam seperti di pusat pengajian ilmu kemanusiaan, ada pusat Islam yang sangat aktif. Ya ada, tetapi namanya itu tak ada Islam lah. Tapi sekarang ini Datuk Asma pergi kepada sebuah universiti yang memang ada nama Islam. Air itu dipegang, patut dipegang sungguh-sungguh. Dan Datuk Asma berkata kepada saya, tak apa Prof, saya berazam untuk meletakkan USIM dalam peta. Dia meletakkan USIM dalam peta. Dan alhamdulillah dengan asas ada orang tanya saya dalam ni. Suara saya tak clear tak? Suara saya clear tak? Ada yang kata tak berapa clear, Prof. Mungkin Prof boleh dekat sikit dengan mic ke macam mana? Alright, okay. Nanti saya cek, ya. Nanti saya cek. Alright, sekarang dah clear. Datuk Shima? Saya clear, Prof. Mungkin yang lain lah. Tapi ada yang kata dengar. Ya, ada yang dah clear dah, Prof. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Minta maaf banyak-banyak gangguan, ya. Gitulah apabila kita bergantung kepada teknologi, ya. So alhamdulillah dengan asas yang telah dibuat oleh Tan Sri Syukur, Tan Sri Abdul Rahman Zain dan sebagainya itu, maka Datuk Asma meneruskan perjuangan itu dan meletakkan USIM dalam peta. Ataupun nampak, lihat, saya perhatikan, memang saya menjadi observer yang sangat rapat dengan USIM ini sebab kebetulan ketika USIM nak ditubuhkan itu, kami membuat satu kajian berkenaan dengan aliran kemasukan pelajar-pelajar aliran agama ke IPTA. Sebab pada ketika itu kami dapati bahawa UPU tidak mengiktiraf
ada mata pelajaran daripada sekolah-sekolah aliran agama yang tidak diiktiraf untuk masuk universiti. Jadi itu di bawah JPT dengan melalui IPTPN, Institut Pendidikan Pengajian Tinggi Negara, kita buat satu research. Saya ketika itu bersama dengan Datuk Abdullah Ma'zin dan seorang kawan daripada UTM, Profesor Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Profesor Fadil Osman, dan dua orang lagi daripada USM, dicadangkan kepada GPT untuk mengintegrasikan itu tadilah beberapa integrasi yang telah disebut oleh Prof Hadi tadi. So sebelum pada itu, Datuk Najib sebagai Menteri Pelajaran tahun 1997 itu telah mengisytiharkan Malaysia 1999, dan alhamdulillah sama ada secara langsung ataupun tidak, kita nampaklah apa yang telah dibuat, apa yang telah kami cuba sarankan itu berlaku dalam KUIM dan kemudian dalam USIM. Jadi USIM cukup rapat dengan saya lah ya. Dalam hati saya cukup rapat dengan hati saya, kemudian adalah beberapa involvement saya dalam USIM, antaranya diterima menjadi visiting professor di FRAM dan sebagainya itu. Jadi begitulah. Tapi pada hari ini saya cuma nak berkongsi observation dan nak berkongsi pengalaman saja, tanpa merujuk kepada benda-benda yang berat-berat sangat ya. Kepada benda-benda yang berat sangat, kita sembang-sembang sajalah dan kita berfikir apa keadaan kesejahteraan Islam sekarang ini dan apa benda-benda yang perlu kita atasi untuk mencapai apa yang telah disebutkan oleh Prof Hadi tadi ya, supaya kita semua ini insya-Allah menjadi orang yang mendukung kesejahteraan Islam itu insya-Allah. Jadi mari saya share saya punya slide, semoga dapat kita sama-sama ini kan. Alright, saya diberi tajuk memenai kesejahteraan Islam. Bila saya fikir-fikir apa yang maksud ini, ya saya rasa yang paling mudahnya ialah kita nak tengok bagaimana kita memberi makna kepada kesejahteraan Islam itu. Kita sebut kesarjanaan Islam, tambah-tambah di USIM ini ya. Dan bagaimana kita memberi makna, menjadikan kesejahteraan Islam itu ada maknanya untuk ummah, untuk universiti kita ya, dan untuk Islam, untuk Allah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini kita tak lihatlah, saya tak akan bercakap berkenaan dengan sejarah Islam yang silam-silam, itu banyak dah orang bercakap, dan saya tidak mahu mengulangi kekaguman kita terhadap mereka, kebanggaan kita terhadap mereka, ataupun nostalgia berkenaan dengan mereka, tapi tanpa melakukan apa-apa yang sepatutnya kita lakukan. Jadi patutnya sekarang ini, alright, kita kagum dengan pencapaian mereka, kita bangga, kita merasakan bahawa mereka telah mencapai satu tahap yang cukup tinggi. Tetapi apa yang kita buat sekarang? Ya, tidak cukup kita hanya bangga dengan mereka, tapi tidak melakukan sesuatu untuk mengulangi kegemilangan kesejahteraan mereka itu. Ya. Jadi pada hari ini saya tak akan bercakap benda ini. Saya yakin kawan-kawan di USIM itu lebih arif tentang perkara ini, tentang mereka ini semua. Jadi apa yang saya nak cakap ialah tentang apa yang dimaksudkan dengan kesejahteraan Islam itu, dan bagaimana apakah hijab-hijab ya yang boleh kita atasi untuk benar-benar mencapai kesejahteraan Islam pada zaman sekarang. Macam Prof Hadi sebut tadi kan, kita patut gunakan yang lepas untuk dalam konteks kita sekarang ini. Baik, sekarang ini saya mulakan syarahan ini ataupun ceramah ini dengan premis bahawa kita semua ini yang mendengar, yang ada dalam majlis kita pada hari ini adalah sarjana ya, ataupun learned. Maknanya orang yang ada ilmu, sedikit sebanyak ada ilmu, dan ada orang yang ada hubungan dengan institusi ilmu, walaupun itu optional. Tetapi macam kita semua, saya yakin bahawa kita semua ada hubungannya dengan institusi ilmu ini, kalau yang dari usianya, daripada institusi luar dan sebagainya itu ya. Cuma tahap kesejahteraan kita masing-masing ini agak berbeza-beza lah. Yang utamanya tentulah berbeza mengikut kepakaran masing-masing,
yang keduanya berbeza mengikut tahap capaian akademik. Ada yang sarjana muda, ada yang masih sedang membuat sarjana muda, ada yang sarjana dan masih buat sarjana, ada yang dah dapat PhD, ada yang dah dapat Profesor Maria, ada yang dapat Profesor, ada Profesor Emeritus, ya, ada Profesor Diraja dan sebagainya. Ada tahap-tahap. Jadi kesarjanaan kita telah ada dalam diri masing-masing. Yang berbezanya ialah tahap kesarjanaan. Kalau kita mau lihat secara lebih mendalam lagi, barangkali kita boleh bahagikan kesarjanaan kita ini kepada tiga kumpulan. Yang pertama ialah apa yang boleh barangkali kita panggil sarjana telaga ataupun dalam bahasa Inggerisnya well intellectual. Dan biasanya sarjana telaga tadi macam Prof. Radhi sebutkan tadi ialah orang yang hanya tahu bidang dia saja. Dia single disiplin. Dia tahu dengan mendalam apa yang kepakaran dia, tetapi tak tahu ilmu-ilmu yang lain. Saya nampak tadi daripada Dr. Prof. Radhi sebut tadi, kita tak mahu setakat hanya sarjana telaga. Sarjana telaga ni kenapa ya? Telaga ni dalam, dia dalam dengan ilmu dia, tapi dia tak nampak di luar telaga tu apa yang berlaku. Secara mudahnya gitulah ya. Yang kedua yang barangkali tinggi sedikit ialah sarjana lembah ataupun valley intellectual. Sarjana lembah ini dia V kan. Jadi dia mendalam ilmu dia, kepakaran dia, tapi dia juga tahu apa yang berlaku di sekelilingnya daripada bawah sampai keluar ke ini sampai ke atas. Ini biasanya orang yang menguasai bukan saja single disiplin tetapi multidisiplin ataupun multidisiplin. Tapi itu juga bukan kemuncak kepada kesarjanaan, Kemuncak kepada kesarjanaan pada pendapat saya ialah mereka yang bersifat sarjana lautan. Sarjana lautan ini berarti dalam bahasa Inggerisnya oceanic intellectual. Dia ni biasanya menguasai transdisciplinary, bukan multidisciplinary saja tetapi transdisciplinary. Dia boleh membawa tubuh dia, pemikiran dia masuk kepada disiplin-disiplin lain dan mereka boleh bersepadu untuk melahirkan sesuatu ya. Kami cuba buat di USM, misalnya kami ada satu projek yang dipanggil projek pisang, banana project. Dalam pisang itu, dalam sebuah pokok pisang itu, kita ada sosiologi misalnya, untuk mengkaji bagaimana pokok pisang boleh menyatu padukan masyarakat. Kita ada ahli ekonomi yang boleh berfikir bagaimana pisang itu boleh membawa kepada pertumbuhan ekonomi. Kita ada doktor perubatan yang boleh menilai, melihat apakah ada dalam pokok pisang itu benar-benar yang boleh menjadi obat. Kita membawa artis-artis ataupun orang seni untuk melihat bagaimana pokok pisang itu boleh dibuat kraft tangan dan sebagainya. Kita membawa ahli politik untuk melihat bagaimana politik pokok pisang. Dan begitulah sebenarnya dalam satu pokok pisang ada transdisciplinary, tubuh-tubuh itu masuk ke dalam itu dan mengkaji. Dan biasanya sarjana oceanic ini, sarjana oceanic ataupun sarjana lautan ini, dia boleh menyerap masuk segala ilmu. Seumpama lautan, laut, semua sungai mengalir masuk kepada lautan, walaupun sungai yang bersih, sungai yang kotor, semua masuk ke dalam lautan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah SWT, dia boleh menapis segala kekotoran itu dan menjadi bersih. Dan dalam sungai itu juga terdapat banyak khazanah-khazanah. Dalam laut itu banyak khazanah-khazanah yang boleh memberi manfaat kepada manusia, kepada ummah. Jadi kalau kita nak tengok secara idealnya, kalau kita bersebut berkenaan dengan kesarjanaan ini, maka seeloknya kita menuju ke arah membentuk kumpulan intelektual yang bersifat oceanic intellectual. Setakat ini jangan-jangan kita nampaklah ya, kalau sarjana lepas itu memang ramailah. Tetapi sekarang nampak jalan-jalan lagi, tapi boleh diusahakan insya-Allah. Cumanya bila kita menyebut tentang kesarjanaan Islam, maka dia ada perkara-perkara lain yang lebih asas yang perlu ada dalam seorang sarjana Islam itu ya. Definitely mereka ini patuh kepada ajaran Islam, terutamanya 6 rukun iman, 5 rukun Islam, tauhid, syekah, tasawuf, hukum wajib, sunat, haram, makruh. In fact, dalam itu yang membina iman dan takwa mereka, ya, yang boleh menghapuskan sifat-sifat mazmumah mereka. Sifat-sifat mazmumah ini sifat-sifat yang terkeji dan boleh
menuburkan sifat-sifat terpuji, mahmudah yang patut ada dalam diri mereka itu ya. Kemudian ada kesepaduan. Kesepaduan ini dah ada kesepaduan di USIM ini antara ilmu akli dengan ilmu nakli. Saya tambahkan lagi kesepaduan akal dan hati. Ya, akal dan hati, sebab kalau kita nak menyatu padukan ilmu akli dengan ilmu nakli tapi tidak menggunakan kalbu, takut-takut nanti tak sampai kepada hati, maka kita tak boleh menyampaikan ilmu itu dari hati kepada hati. Nanti dia sampai kita sampaikan ilmu daripada akal kepada akal, so dia jadi mekanistik dan dia tidak boleh membawa kepada amalan, sebab yang membawa kita, mendorong kita kepada amalan itu ialah hati sebagai tapak kepada iman dan takwa kita. So kesejanaan Islam ini patut mempunyai sifat kesepaduan antara akal dan hati, dan juga ilmu daruri dengan ilmu nadari. Ilmu daruri ini ilmu yang mudah, yang acquired knowledge dengan revealed knowledge. Itu kena ada gabungan juga. Selain daripada itu, ada gabungan ainul yakin, ilmu yakin dengan hakul yakin. Yang tingginya ialah hakul yakin ini. Bagaimana kita nak membina kesejanaan Islam yang bukan hanya berasaskan kepada ainul yakin, ataupun fakta-fakta yang hanya boleh dilihat saja, ataupun hanya kepada ilmu yakin, pengetahuan yang mereka kumpul saja, tetapi pada masa yang sama mereka mesti berasaskan kepada ajaran Islam, hakul yakin, walaupun tidak ada bukti, walaupun tidak ada fakta, tetapi itu diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebut dengan dalil-dalil nakli, maka dengan itu kita tetap yakin. Walaupun dari segi anul yakinnya kita tak lihat, dari segi ilmu yakinnya kita tidak ada. So ada persoalan hakul yakin di situ. Kita nak membawa kesejanaan Islam itu kepada hakul yakin. Dan lebih penting daripada itu ialah rasa bertuhan dan rasa kehambaan. Ini juga penting ya, supaya setiap saat kita rasa kita ni terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tengok kita walaupun kita tak nampak Allah. Ataupun ihsan lah ya, ihsan itu ya. Dan pada masa yang sama, walau setinggi mana pun pencapaian kita, kita ada rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap tawaduk kepada Allah, tetap menyerah diri kepada Allah, menyedari bahawa kita adalah hamba Allah dan segala apa yang kita capai itu adalah merupakan kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, natijahnya apa ya? Sebelah natijah itu sifat-sifat kesejanaan Islam itu secara mudahnya, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran itu ialah sifat ulul albab ya, ulul albab. Dan ulul albab ini kalau kita tengok dalam Quran secara mudahnya disebut orang-orang yang berakal, yang sentiasa menyebut dan mengerti Allah. Nampak rasa bertuhan tadi ya, memikir tentang Al-Quran ya, itu ilmu nadhari tadi, menyempurnakan perjanjian Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sabar, solat, menderma, menolak kejahatan dengan cara yang baik dan sebagainya. Semua bentuk sifat-sifat mahmudah insya-Allah. Kalau kita nak simpulkan, barangkali kita boleh pinjam istilah yang dipakai oleh Imtiaz. Dan saya rasa di USIM juga ada yang dipakai yang pintar itu ya, untuk melahirkan ulul albab ini ya. Mereka menggunakan 3 istilah, iaitu Quranik, encyclopedic dan ijtihadik. Quranik ini maknanya berasaskan kepada dalil-dalil nakli, penguasaan terhadap Quran. Kemudian encyclopedic ini kalau kita tengok tadi ialah oceanic intellectual, untuk melahirkan oceanic intellectual yang mengetahui semua bidang, dan ijtihadi ini boleh menyelesaikan masalah sebagaimana yang Prof Radhi ceritakan tadi ya, ilmu kita ni biar boleh menyelesaikan masalah semasa yang ada sekarang. Jadi ijtihadi. Jadi Quranik, encyclopedic, ijtihadi. Alhamdulillah namanya Imtiaz telah banyak melahirkan alumni mereka itu mengata-kata dalam bidang profesional dan sebagainya. Tengoklah sama ada mereka itu ada Quranik, encyclopedic dan ijtihadi ataupun tidak. Kalau ada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada, barangkali boleh dikemaskan. Jadi natijah kepada semua ini, maka sampailah kepada kesempurnaan kesejahtera ya, untuk membuktikan janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Alastabirabbikum qalu bala syahidina, Allah itu Tuhan, kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barulah timbul, dapatlah kita barakah, dapatlah kita rahmah, dapatlah karamah. Ini perkara-perkara yang saya nampak sudah tidak ada lagi dalam banyak ada ya. Barakah, rahmah, karamah tak ada lagi ya.
Sebagaimana orang dulu-dulu, misalnya masin mulut misalnya, apa yang disebut oleh sarjana Islam, maka dia akan berlaku. Saya ingat seorang tok guru di kampung saya, burung dia dicuri, murid-murid dia mendesak dia untuk pergi cari, tapi dia tak cari, murid dia mendesak juga, dia kata, tak apalah, kalau dia tak gila, takkan dia curi burung tu. Waktu Zuhur, orang yang mencuri bawa datang burung. Bila ditanya oleh murid-muridnya, dia kenapa datang balik? Kenapa hantar balik? Dia kata, tak tahu, aku rasa cukup panas dah kalau aku tak hantar balik ni, maka aku akan jadi gila, aku rasa. Dia jadi panas satu macam. Bila ditanya, bila kamu rasa macam tu? Bila dia sebut waktunya, sama dengan apa yang Tok Guru tadi sebut. Waktunya sama. Ya. Jadi begitu masin mulutnya. Pensyarah-pensyarah kita, saya belum berjumpa lagi lah orang yang masin mulut macam ini. Belum berjumpa lagi. Tak tahulah kalau di USIM ada. Alhamdulillah patut kita berguru dengan mereka insya-Allah ya. Jadi kalau mereka bercakap dari hati mereka. Ini barakahnya ya. Bila bercakap dari hati, maka jatuh ke dalam hati orang yang mendengar. Jatuh ke dalam hati dan dia akan ingat sampai bila-bila. Dan bukan hanya menjadi itu sebagai ilmu, tetapi juga mendorong mereka untuk beramal dengan ilmu tersebut. Ini barakah. Ini rahmat yang Allah berikan kepada sarjana Islam. InsyaAllah yang benar-benar Islam lah. Dan kemudian mereka itu bersifat inovatif. Maksud inovatif begini ya, di sini ini inovatif bukan kita orang buat handphone, kita buat handphone, itu bukan inovatif. Inovatif inilah mencipta sesuatu yang orang lain belum cipta. Dan mesti ada 3 syarat. No imitation, maknanya tidak boleh ada peniruan daripada mana-mana. Idea itu mesti original daripada kita. Kemudian no competition, kita buat itu bukan nak bersaing dengan sesiapa. Kita nak buat untuk membina apa yang kita yakin dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan no benchmarking. No benchmarking. Kita tak mau meletakkan Universiti Oxford ke, Universiti Harvard ke, Universiti mana-mana lah yang kita rasa kita nak ikut macam dia. Sebab kalau kita letak benchmarking, sampai bila pun kita akan jadi pak turut, kita tak akan jadi ke depan. Jadi sarjana Islam akan menjadi sarjana yang tu orang, bukan mencipta sesuatu yang bukan inovatif. Begitu juga kalau tiru orang, kita pun tak akan menjadi pemimpin. Kalau kita nak bersaing dengan orang lain dah kemas dia punya ilmunya, ya, dah mantap dia punya ilmu, tiba-tiba kita nak bersaing dengan mereka, tentu kita sentiasa kalah. Jadi apa yang kita patut lakukan, sarjana Islam ini patut membina sesuatu yang baru, bukan kerana meniru daripada orang lain, tapi merupakan original idea daripada kita sendiri. Kita tak mau bersaing dengan orang, kita bina medan kita sendiri, kita bina gelanggang kita sendiri. Kalau siapa yang mau bersaing, silakan masuk dalam gelanggang kita. Begitu juga benchmarking. Kita tak mau letakkan benchmarking, kita duk ikut mereka. Sebab misalnya contoh, kita baru nak belajar pasal bioteknologi. Kita baru nak faham, tiba-tiba mereka dah buat nanoteknologi. Ya, kita baru nak faham nanoteknologi, bukan mereka buat benda lain lagi. Jadi kita duk kejar mereka sampai bila-bila pun sarjana Islam tak akan berada di hadapan. Ya, jadilah dimaksud kalau mau inovatif, maka inovatif itu artinya bukan tiru orang, ya, bukan nak bersaing dengan orang, bukan nak meletakkan benchmarking. Benchmarking kita ialah Allah dan Rasulullah SAW. Jadi itulah secara umumnya kesalahan Islam. Yang saya tak rujuk ke mana-mana ni. Ini saya fikir-fikir sendirilah. Saya fikir-fikir sendiri daripada observation, daripada pengalaman, daripada pembacaan, maka saya kumpulkan. Saya rasa kalau kita nak bina kesejahteraan Islam di universiti kita, maka perkara ini perlu kita ambil perhatian untuk kita laksanakan insya-Allah. Ya.